Yang berusaha Puan Pengetua, Puan Norafiza, penolong kanan pentadbiran, Puan Najia, penolong kanan HEM, Puan Azma, penolong kanan Koko, Puan Rojilawati, penolong kanan tingkatan 6, Puan Faridah, barisan guru kanan mata pelajaran dan barisan guru yang saya hormati sekalian. Baik, Alhamdulillah diberi peluang untuk berkongsi bersama rakan-rakan antara PDPR yang telah saya jalankan sepanjang PKP yang lalu dan PKPB yang baru ni lah. Sebenarnya tak adalah yang menarik sangat pun, cuma mungkin bolehlah sebagai panduan untuk rakan-rakan lain jika belum pernah guna lagi lah. Okey. Baik, segala perkongsian ini dan teguran serta idea dari kalangan rakan-rakan guru, saya sangat mengalu-alukan. Baik, sebentar ya, saya kongsikan slide saya untuk hari ini. Semoga slide ini dapat membantu ataupun memberi idea kepada PDPR rakan-rakan guru yang lain. Bentar ya. Baik, semua orang nampak tak slide saya? Nampak. Dia besarkan kod. Besarkan. Okey. Terima kasih. Perkongsian tajuknya yang Cikgu Hana bagi, dia baru bagi tahu saya hari Rabu. Jadi kongsi je lah apa yang kita ada lah, yang kita biasa guna ya. Baik, perkongsian penggunaan Microsoft Word sebagai whiteboard. Saya jadikan Microsoft Word saya tu sebagai macam papan putih dalam kelas lah. Jadi saya boleh tulis-tulis ataupun jawapan murid saya boleh bincang dengan murid. Jadi saya boleh clearkan, padam ke, bagi highlight warna merah, salah ke dan sebagainya. Okay. Jom kita lihat sama-sama. Baik, dalam portal Delima sendiri mempunyai Microsoft Word. Sebenarnya yang dalam portal Delima ni dah lama saya tengok. Cuma saya ingat sebelum ni dia kena login pakai ID luar. Rupanya dia hanya login pakai ID KPM bagi tu. Jadi sangat mudahlah dan menarik di situ. Biasanya yang saya guna, saya tidak menggunakan di sini. Saya hanya menggunakan di Microsoft Word dalam PC biasalah. Tapi kalau kita tengok dalam portal Delima ni ada banyak Microsoft yang dia guna. Ada Microsoft Office 365, Word, Excel, PowerPoint, OneNote, OneDrive dan lain-lain lagi lah. Okay. Tak perlu register akaun baru, hanya boleh guna dengan email yang dibekalkan oleh KPM. Sangat menarik. Lepas kita masuk tu tak minta password dah. Jadi kita just klik kat email yang KPM bagi tu, nanti terus masuk dalam Microsoft tersebut. Okay, Ustazah, boleh tak kuat sikit suara? Tak dengar? Tak dengar sangat. Kuat sikit lagi. Macam dah kuat dah. Okay, seterusnya. Bila kita sign in Microsoft, tak perlu password, nanti keluar terus macam ni. Dia keluar terus macam ni lah, macam ada banyak pilihan kat tepi tu. Kat tepi-tepi ni ada pilihan lain, nak doc ke, nak PowerPoint dan sebagainya, kita boleh pilih. Okay. Seterusnya, klik kat Microsoft Word. Ni kalau dalam portal Delima ya. Klik kat Microsoft Word, nanti klik kat New Blank Document, dah boleh guna dah. Macam dekat dalam laptop biasa. Okay. Lepas tu, kalau kita dah hadir dah bertype ataupun kita memang dah hadir dah nota dalam kita punya dokumen dalam PC ataupun laptop, kita boleh upload file sedia ada dalam PC kita dan masukkan dalam Microsoft yang ni lah, dalam portal Delima. Okay, seterusnya, lepas kita buat tu ataupun lepas kita mengajar dan sebagainya, antara kelebihannya kita boleh share ataupun print ataupun bila kita bagi tugasan kat murid contohnya, kita boleh set sampai pukul berapa murid boleh jawab soalan tersebut. Dia tak ada masa, cuma dia ada hari sahaja. Kalau dia ada time tu, timing kan, kalau ada masa, mungkin boleh buat ujian agaknya kalau pakai benda ni. Okay. Saya tak jumpa lah kalau menggunakan, saya tak jumpa dia boleh klik untuk time. Kalau contohnya periksa kan 2 jam kan, saya tak jumpa. Yang saya nampak hanya tarikh sahaja. Mungkin 2-3 hari punya tugasan contohnya lah. Okay. Seterusnya, itu di portal Delima. Ini antara medium yang saya pernah gunakan semasa PDPR. Dan juga yang pertama tu sama juga lah kan istilah dia. Antaranya yang macam biasa kita buat, kita share PDF kita. Antaranya lain Word, PowerPoint tu macam sekarang lah. Ataupun saya share link kita tayang YouTube sama-sama tengok video pendek contohnya.
Antaranya lain tugasan melalui WhatsApp tu macam biasa, Telegram dan juga Instagram pun saya gunakan. Ada anak murid tingkatan 1 tu dia memang suka. Fazah, kita orang ada grup kelas dalam Instagram. Saya tak pernah tahu pula dalam Instagram tu boleh buat grup sebenarnya. Jadi ilmu barulah tu untuk anak-anak tu buat suka kan. Jadi tugasan tu kita bagilah dalam tu juga. Sebab nampaknya dia banyak online kat situ kan. Jadi kita bagilah kat situ. Okay, seterusnya. Iklan sekejap. Baru berjinak-jinak sebenarnya dengan YouTube ni. Dah lama dah tugasan saya bagi kepada anak murid saya tingkatan 5 tu. Tugasan adab balaghah. Waktu tu saya selalu nampak diorang ni update dekat status diorang main game tau. Bila menang game tu, dia pun upload lah dalam status dia. Dalam hati ni, kenapa lah anak murid saya ni main game je kan. Jadi macam geram. Lepas tu macam mana saya nak buat supaya dalam masa yang sama dia pegang telefon dan dia boleh ingat subjek saya. Jadi saya pun buat tugasan, bagi dalam kumpulan dan minta dia buat dalam bentuk video ataupun slide lah. Jadi dijadikan video. Setiap kumpulan ada satu tajuk ataupun satu bahagian. Dia hantar dan video dalam YouTube ni saya compilekan lah. Sebab nak suruh diorang compilekan mungkin masanya suntuk kan. Jadi saya nak compilekan pun ambil masa. Bila dah habis PKP, masuk sekolah tak sempat lah nak buat. Ni PKP semula, sempat lah nak combine kan. Sebabnya dia nak cut video tu hasil tugasan anak murid saya lah ni. Okay, jemput subscribe ya kawan-kawan. Macam iklan. Okay, seterusnya. Ini antara tugasan PKP pasca 1. Inilah dia video-video yang diorang hantar. Saya masuk dalam satu grup Telegram saya untuk bahan-bahan PDP adab balaghah saya. Semua saya masuk dalam satu Telegram sahaja. Jadi tak bercampur dengan bahan lain lah. Okay. Diorang akan hantar video-video mereka. Kemudian antara kelebihan yang kenapa saya buat video-video itu untuk congkil bakat. Dalam hasil daripada saya buat video tu ada yang saya nampak. Video yang pertama habis semua warna dikombainkan. Warna yang terang, warna yang gelap, tulisan jadi tak nampak. Jadi kita minta tolong diedit lah semula. Akhir sekali tugasan macam video tugasan yang dah ketiga punya tugasan nampak lebih maju dan lebih kreatif dalam pemilihan warna, tulisan dan sebagainya lah. Jadi kita boleh congkil bakat murid ni seiring dengan peredaran zaman sekarang ya. Lagi satu, walaupun mereka tidak bersemuka, mereka bijak mengurus dan menyelesaikan tugasan dengan baik. Saya bagi tugasan dalam kumpulan dan mereka boleh selesaikan dengan baik. Dan dia boleh gabungkan suara kawan ni dengan suara kawan lain dan sebagainya. Tugasan untuk siapkan video ni saya bagi dalam tempoh seminggu. Sebab kelas tu kan biasa seminggu-seminggu kan. Jadi saya bagilah tempoh seminggu, sebelum kelas semua kena hantar untuk kelas seterusnya. Semasa kelas online di Google Meet ataupun Zoom, saya akan share atau present balik tugasan murid yang dia buat video tadi. Okay, kemudian disebabkan murid ni banyak habiskan masa dengan gadget, jadi aktiviti inilah yang saya lakukan sewaktu PKP yang pertama dulu supaya mereka menggunakan gadget dengan sepenuhnya, dengan baiklah, dengan baik sepenuhnya. Okay, ini antara tugasan di Instagram. Satu ikhlas ni lah, memang dia kata kita orang dah ada grup Ustazah di Instagram. Jadi bolehlah Ustazah masuk sebabnya bolehlah Ustazah bagi intai-intai apa benda yang mereka bincangkan lah, terutamanya berkaitan dengan LAM. Okay. Okay, seterusnya, ini berkaitan dengan Telegram. Telegram, saya menggunakan rekod kehadiran murid melalui poll bot ini di Telegram. Kalau salah sebut, minta maaf ya. Okay, jadi macam mana caranya? Ni baru juga dapat ilmu ni daripada kawan saya sekolah lain. Saya tengok dia share macam ni lah. Saya kata macam mana buat. Jadi kita share lah juga dengan kawan-kawan lain. Faedah dia adalah bila kita buat benda ni, kita akan kurang notification yang banyak daripada ibu bapa respon ataupun pelajar respon ataupun guru-guru respon. Contohnya kalau sekolah biasa kita nak share guru yang telah melakukan, guru yang telah melihat video PDPR yang hari tu kan. Jadi kalau kita buat macam ni, cikgu tik dekat nama tu, maknanya tak adalah notification tu panjang di wacana tersebut. Maksudnya kalau biasa
kita akan hilang mesej-mesej penting atas kan. Bila kita guna benda ni, kita akan menjimatkan space lah dekat Telegram tersebut. Bukan space, ni notification yang banyak, scroll, mana nota penting yang atas dah hilang. Okay? Macam mana nak buat tu Zubaidah? Tunjuklah ni cikgu. Okay. Caranya macam mana? Okay, dekat Telegram tu kan ada type di bahagian search ni, ada boleh type POLLR. Gambar gambar tangan yang banyak-banyak warna-warni tu. Okay, bila kita type kat situ, nanti type dekat search tu POLLR, nanti dia akan keluar. Dia akan keluar kat sini, start. Nanti dia akan keluar lah, betul kita klik start tu. Nanti ada next step tu lah, kan nak tunjukkan. Ataupun boleh explore sendiri saya rasa. Ya, dekat Telegram sahaja, WhatsApp saya tak pernah nampak lagi. Dan kalau boleh kat WhatsApp tu sangat-sangat membantu lah, sebab kebanyakan ibu bapa ataupun anak-anak ni kadang-kadang tak ada Telegram. Jadi terbantu lah kat situ kan. Jadi okay, kalau macam tu type POLLR, nanti dia akan keluar start. Macam ada gambar saya yang pertama sekali ni, start. Nanti dia akan ajar macam mana cara nak buat. Ikut je step dia. Habis share kan. Share pool tu dekat grup tersebut mana yang kita nak masukkan. Nanti kita cuba Okay, habisnya itu berkaitan dengan poll bot lah di Telegram. Okay, tengok bagaimana saya menggunakan Microsoft Word sebagai whiteboard pula. Bagaimana caranya? Sama seperti kita share slide ataupun present bahan di Google Meet macam sekarang lah. Sekarang PowerPoint yang saya gunakan tu Microsoft Word. Kita buka Microsoft Word seperti biasa sebabkan masa terhad dan boleh buat sendiri rasanya nanti Buka Microsoft Word seperti biasa yang kosong tu. Pastikan semua murid nampak bahan yang kita akan tulis nantilah. Boleh tulis ataupun share jawapan murid dan betulkan serta highlightkan bahagian yang penting. Macam saya buat hari tu, anak murid ni hantar tugasan. Kebetulan dia dalam doc yang Ustaz dalam dokumen. Saya buat tugasan LAM kelas 4 dini. Saya membantu Ustazah Fatimah baru cuti bersalin kan. Jadi saya membantulah sedikit ilmu yang ada untuk subjek itu. Dan saya menggunakan macam mana cara untuk menerang tu. Kalau cakap saja dengan mulut mungkin murid tak nampak kan, melalui buku pun tak nampak buku dia pakai buku apa. Jadi saya sharekan melalui Microsoft Word itu dan tulis ataupun share jawapan yang telah murid tu hantar dalam dokumen tu dipaparkan kepada rakan-rakan lain. Okey. Jadi mana yang salah, mana yang betul, saya akan highlightkan lah. Okey. Okey. Ini contohnya. Ini contohnya lah, saya type. Mula-mula kita terangkan, mula-mula kita semak jawapan murid. Lepas tu tiba-tiba ada yang tanya, Ustazah, saya tak faham lah fa'il yang mabni macam mana caranya. Sebenarnya tak ada pun dalam saya punya Word ni. Jadi saya pun type lah satu-satu dan saya boleh highlightkan ni yang penting, ni macam mana, ni kenapa dan sebagainya. Murid nampak lah. Okay. Dapat dengan lebih jelas lah kat situ. Baik, seterusnya. Dah habis dah. Ini adalah video PDPR Google Meet 4 dini subjek LAM. Sekejap ya. Saya edit lah. Tak boleh keluar pula. Okey. Saya dah edit, dah cut daripada Google Meet punya audio. Lepas kita mengajar tu kan kita ada dah mula dah. Kita tengok dah dulu.
Okey. Dah habis. Dah habis kan? Okey. Ada lagi tak Zubaidah? Dah. Itu saja. Kalau cikgu-cikgu nak bertanya boleh personal PM code ya. Zubaidah boleh kan? Sebab saya pun nak kena belajar juga ni. Tak apa, terima kasih.